Saya gembira kerana kita dapat bertemu lagi dalam episod Let's Get Lost. Hari ini, saya akan membawa anda semua untuk menjelajah sebuah lokasi yang cantik dan mencabar. Ya, kita akan menerokai air terjun Jaang dan juga air terjun Padang Batu. Sekarang ni bersama Annie, Abang Alif yang akan menemani Annie untuk sampai ke lokasi pada hari ini. Dan kalau korang semua nak tahu, Abang Alif ni dah berpengalaman lebih daripada 7 tahun dalam bidang aktiviti outdoor ni. Abang Alif, boleh tak Abang Alif kongsikan pada penonton semua macam mana perjalanan kita hari ini, kenderaan apa yang kita naik dan macam mana laluan kita nanti? Hai, Assalamualaikum. Terima kasih. Kita akan naik 4-wheel daripada parking. Kita akan lalu kebun kelapa sawit. Lepas tu kita akan lalu hutan dan trek balak lama hingga ke pintu rimba dalam 45 minit. Baiklah, jadi perjalanan kita tu macam mana? Sukar ke ataupun biasa-biasa je? Biasa-biasa, light-light je. So kalau korang nak tahu sukar ke, betul ke dia kata biasa-biasa, stay tune. Let's get lost. So jalan tadi berapa lama? Dalam 10 minit, tak sampai 10 minit pun, dalam 5 minit situ lebih kurang. Bila kita masuk ladang kelapa sawit tu dah redup lah, dah tak ada panas kan? Betul, dah redup. Memang tak akan panas. Baiklah, ni jalan yang panas kan? Ya betul, dalam 10 minit lebih kurang. Semasa kita memulakan perjalanan, kumpulan jurupandu tekun menerangkan tentang pengembaraan kita dan langkah-langkah keselamatan yang wajar diikuti. Baiklah, sekarang ni kita akan melalui ladang kelapa sawit yang diterangi oleh cahaya matahari. Pastikan anda memakai lotion pelindung cahaya matahari dan topi untuk melindungi diri daripada terkena cahaya matahari yang mungkin membahayakan kulit anda. Kita sudah tiba di pintu masuk. Perjalanan ke sini mengambil masa 40 minit. Kru kami sedang melakukan persiapan untuk memulakan perjalanan ke destinasi kita. Okey, selepas lebih kurang 40 minit kami menaiki kenderaan 4-wheel. Sekarang ni kami dah sampai ke starting point di mana kita orang akan mulakan trekking. Dan ini nak kongsikan pada korang semua tadi, semasa perjalanan ke sini, ini rasa perjalanan tu tak adalah terlalu senang macam yang Abang Alif cakap. Sebab ini mungkin pertama kali pada Abang Alif, mungkin dah biasa dia rasa benda tu tak suka. Sebab jalan tu banyak yang berlubang dan apabila kita dekat atas kenderaan tu ada agak bumping sikit lah. Jadi Abang Alif, boleh tak ceritakan macam mana perjalanan kita pula ni nak menuju ke campsite? Okey, kita dah lepas naik 4-wheel. Kita akan sampai di pintu rimba. Kita akan panggil ni pintu rimba. Kita akan lalu 3 anak sungai. Sungai yang tak dalam, easy. Dan trek ni, kita panggil ni trek balak lama. Kita akan duduk di campsite. Campsite kita ada 3 campsite. So, kita akan bermalam di campsite Raka. Okey, jadi Annie tak nak buang masa. Sebelum cuaca tak menyebelahi kepada kita, jom kita teruskan perjalanan. Let's go. Laluan ini tidaklah sesukar mana untuk dilalui. Kita akan merentasi rimba ibarat jungle trekking pada waktu petang. Sambil trekking, jom kita sembang-sembang dengan Abang Alif. Oleh sebab hujan lebat semalam, sesetengah tempat dipenuhi dengan lumpur. Bagi mereka yang takut akan pacat, anda haruslah berhati-hati kerana pacat sememangnya aktif selepas hujan. Jangan panik jika anda digigit oleh pacat. Anda boleh menunggu pacat jatuh sendiri selepas kenyang menghisap darah. Ini akan mengambil masa lebih kurang 30 hingga 45 minit.
kita akan merentasi 3 batang sungai. Sungai yang pertama ini tidaklah sedalam yang disangka. Jadi, anda tak perlu risau jika pakaian anda akan basah. Selamat kembali ke rancangan Let's Get Lost. Perjalanan kita ke tapak perkemahan akan bertambah sukar. Sekarang, kita akan merentasi sungai kedua. Nampaknya saya tak ada pilihan lain. Saya harus juga masuk ke dalam air untuk merentasinya. Basahlah pakaian saya. Buat masa ni, Annie dah redah 2 anak sungai. Anak sungai pertama tadi ni rasa okey je sebab dia tak terlalu dalam, hanya paras bukan lagi. Tapi yang ni memang tak ada pilihan. Annie kena basah sekarang ni, dah sampai paras peha. Air sungai ni memang sangat-sangat jernih. Kita boleh nampak anak ikan, ada udang dan air dia memang sangat jernih. Kita boleh terus minum. Jom kita teruskan perjalanan. Seronok juga berjalan merentasi sungai yang mengalir dengan air yang bersih dan jernih. Lebih-lebih lagi apabila dikelilingi oleh pokok-pokok besar yang berakar. Saya tak sabar untuk menemui pelbagai lagi cabaran sepanjang perjalanan ini. Akhirnya, selepas sejam berjalan, kita sudah tiba di tapak perkemahan yang terletak di tepi sungai. Lokasi ini sungguh indah pada pandangan mata. Tak pernah pun dapat duduk campsite ni sebab asalnya campsite ni campsite ni guide je duduk. Oh, so kat sini boleh lah nanti kalau macam nak mandi-mandi ke. Boleh, memang boleh. Mancing-mancing kat kawasan ni lah. Ya, betul, memang ikan banyak kat sini. Okey. Akhirnya setelah lebih kurang 1 jam, Annie berjalan daripada pintu rimba. Sekarang ni Annie dah sampai ke Kem Rakah. Dan Alhamdulillah sepanjang perjalanan tadi semuanya okey. Cuma ada hujan sekejap je. Sekarang ni dah reda dan Annie pun dah tukar kasut kepada kasut yang lebih sesuai. Sebab tadi Annie nak redah 3 anak sungai. Dan sekarang ni Annie nak kongsikan kepada anda semua pemandangan yang sangat-sangat cantik. Air yang begitu jernih, warna yang hijau kebiru-biruan. Dan Annie dah tak sabar nak enjoy the view. Jom. Sebelum meneruskan perjalanan ke air terjun Jaang, saya mahu berehat sebentar di tapak perkemahan.
Seperti yang Abang Alif beritahu tadi, terdapat ikan di sungai ini. Jadi, saya nak cuba nasib untuk menangkap ikan. Sebelum memulakan perjalanan di air terjun Jaang, kita kena membersihkan tapak perkhemahan dan memasang kemah. Jadi, selepas kembali dari air terjun, kita tidak perlu lagi membuang masa. Kemah saya dipasang di tepi sungai supaya saya boleh menikmati pemandangan dan bunyi-bunyian yang indah sepanjang malam. Tempat tidur saya sudah dilengkapkan dengan buaian atau hammock. Sekarang ini, kumpulan jurupandu sedang rancak menyediakan juadah makan malam. Rasa seronok pula memasak dan makan hidangan yang sederhana di tengah-tengah rimba. Sungguh lazat makanan yang disediakan. Pasti perut saya kenyang malam ini. Sekarang, jom kita ke air terjun Jaang. Apabila berada di air terjun Jaang, automatik kita akan berasa segar dan tenang. Air terjun ini sangat cantik dan mempersonakan. Terutamanya struktur batu yang seolah-olah seperti dinding ini. Lihatlah betapa sempurnanya susunan batu ini yang menyerupai dinding, dan saya rasa sangat bertuah kerana dia beri peluang untuk melihat formasi batu yang menyerupai dinding ini yang masih lagi kukuh walaupun telah wujud berdekad-dekad lamanya. Annie penat, Annie baru je lepas berenang. Tapi penat-penat ni memang terbalas sebab semuanya sangat memuaskan hati. Pemandangan yang begitu cantik, air terjun yang mengagumkan. Dan kalau korang dapat tengok, batu-batu ni semua tersusun rapi seolah-olah seperti tembok bangunan. Air sangat sejuk dan Annie nak pesan kat korang, kalau korang nak pergi kat sini, pastikan anda menggunakan life jacket sebab air kat sini sangat dalam dan arus sangat kuat. Walaupun anda semua pandai berenang, life jacket amat diperlukan. Tak ada apa lagi dengan cakap. Enjoy the view. Woo! Sungguh seronok berjalan-jalan di tapak perkhemahan dan air terjun Jaang. Satu perkara yang anda perlu ambil perhatian ialah kedalaman kolam di air terjun ini. Jadi, jika anda atau anak-anak anda tidak tahu berenang, pakailah jaket keselamatan.
Okey, makan malam sudah pun tersedia. Lapar pula selepas bermain dengan air. Saya nak bersihkan diri sebelum menikmati juadah istimewa ini. Makan panas-panas mesti lebih sedap. Hidangan ini mungkin nampak sederhana tetapi tetap menyelerakan. Hari ini hari kedua Annie berada di Kem Raka. Dan semalam ini dah luangkan masa di air terjun Jaang. Pemandangan kat situ memang sangat-sangat cantik dan mengagumkan. Kemudian Annie balik ke campsite semula untuk dinner. Alhamdulillah, dinner sangat sedap. Pihak tim yang masakkan untuk Annie. Dan Annie tidur awal semalam untuk buat persediaan hari ini Annie nak ke air terjun Padang Batu. Sama-sama kita saksikan air terjun Padang Batu tu boleh lawan tak kecantikan air terjun Jaang. Okey, hari ini kita akan ke air terjun Padang Batu. Daripada campsite pergi ke air terjun Padang Batu lebih kurang 45 minit. Trek kita hari ini quite easy. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun sikit. Lepas tu kita akan cross sungai kecil tapi tak macam semalam. So kalau korang nak tahu betul ke tak cakap abang ni, sebab ini bayangkan dia macam agak sukar sikit. So kalau korang nak tahu, jom let's get lost. Let's go. Kita akan memulakan perjalanan ke air terjun Padang Batu pula. Air terjun tersebut terletak 30 minit dari tapak perkemahan. Tak sabar rasanya nak melihat keajaiban alam yang menanti saya di sana. Ayuh! Kita semakin menghampiri air terjun Padang Batu. Berhati-hati semasa berjalan kerana jalan ini berbatu dan licin. Ambil masa anda dan jangan terburu-buru. Wow! Inilah keajaiban alam yang penuh dengan magis. Air terjun Padang Batu yang indah dan memukau. Saya tak mampu berkata-kata tak kala melihat keindahan air terjun dan lanskap di sekelilingnya. Ini satu pengalaman yang benar-benar unik dan menarik. Akhirnya ini dah sampai ke air terjun Padang Batu. Ini mengambil masa hanya 30 minit saja. Sebab tadi ini agak laju. Sepanjang perjalanan semuanya berjalan lancar, tak susah sangat sebab hanya turun naik bukit 3 kali saja. Tapi penat tu semuanya hilang apabila melihat air terjun seindah ini yang memang sangat-sangat cantik. Jauh lebih cantik daripada air terjun Jaang. Saya nak masuk ke dalam air. Sudah pasti pengalaman ini akan menjadi salah satu pengalaman yang sangat indah. Saya seolah-olah berada dalam dimensi lain. Rasa tenang sehingga mampu membuatkan kita melupakan seketika tugas hakiki yang penuh dengan tekanan. Berada di dalam lingkungan alam semula jadi sememangnya satu proses detox. Inilah objektif utama program Let's Get Lost. Jumpa lagi dalam episod seterusnya.